Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya 290441 Norhijana binti Kasim dari kumpulan 7 bersama ahli kumpulan saya 290227 Nur Hafizah binti Muhammadiyah, 283926 Wan Nur Syamira binti Wan Rahim, 290189 Muhammad Firdaus bin Amran dan 290210 Nur Amira binti Izzuddin. Kumpulan kami telah memilih untuk mendirikan sebuah syarikat yang diberi nama Warung Kampung Sendirian Berhad. Produk yang dikeluarkan oleh kumpulan kami adalah patin tempoyak dan rendang ayam. Seterusnya, kita akan ke carta organisasi syarikat Warung Kampung Sendirian Berhad. Di dalam carta organisasi ini, perniagaan ini diterajui oleh pengarah urusan kami, Norhijana binti Kasim. Setiausaha syarikat Nur Hafizah binti Muhammadiyah. Seterusnya, terdapat 3 orang pengurus. Pengurus pentadbiran Wan Nur Syamira binti Wan Rahim. Pengurus operasi dan pemasaran Muhammad Firdaus bin Amran. Dan juga pengurus kewangan Nur Amira binti Izzuddin. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Amira binti Izzuddin, nombor metri 290210, ingin membentangkan faktor-faktor untuk mengembangkan perniagaan ke luar negara. Tujuan dan fokus utama bagi sesuatu perniagaan termasuklah syarikat Warung Kampung Sendirian Berhad adalah untuk membuat keuntungan atas modal yang dikeluarkan. Kebolehan sesuatu perniagaan dalam meminimumkan kos yang dikeluarkan dan memaksimalkan untung merupakan indikator utama bagi mengukur kejayaan sesuatu syarikat. Tujuan syarikat ini mengembangkan perniagaan keluar negara. 1. Memperluaskan pemilihan makanan halal dan suci bagi individu dan individu Muslim di seluruh dunia. 2. Pengguna Malaysia yang sangat setia kepada jenama syarikat besar yang bertapak di Malaysia, justru peluang lebih terbuka di luar negara. 3. Menerokai tapak baru bagi produk yang dikeluarkan syarikat. 4. Tukaran ringgit Malaysia dengan wang asing yang memberi kelebihan. 5. Kebolehan membuka pasaran baru bagi produk Bumi Putera. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan masuk kepada masalah yang akan dihadapi. Yang pertama ialah perbezaan budaya pembeli. Apabila sesuatu produk tempatan dipasarkan ke luar negara, keinginan pengguna juga terhadap sesuatu produk juga cenderung berbeza. Yang pertama ialah perbezaan budaya pembeli. Apabila sesuatu produk tempatan dipasarkan ke luar negara, keinginan pengguna juga terhadap sesuatu produk juga cenderung berbeza. Lebih-lebih lagi produk yang berasaskan makanan tradisional, kerana mungkin ciri-ciri yang ada pada makanan tradisional kita itu tidak menepati budaya dan cita rasa mereka. Maka kuasa beli juga akan berkurangan dan ianya boleh menjejaskan perniagaan tersebut. Yang kedua ialah risiko hutang dan gagal bayar. Jika syarikat tu bergerak ke pasaran luar, tidak ada jaminan bahawa rakan kongsi kita tu mampu membayar. Kesannya syarikat berkemungkinan akan mengalami kerugian yang besar dan kehilangan banyak wang jika tiba-tiba rakan kongsi itu lari ataupun menghilangkan diri. Yang ketiga pula ialah mengganggu syarikat tempatan. Masuknya syarikat ke dalam pasar negara berkembang boleh mengganggu syarikat atau industri tempatan yang masih berkembang. Syarikat asing yang sudah besar mampu memanfaatkan penggumpalan dan skala ekonomi dalam memproduksi sesuatu produk sehingga kan harga produknya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan syarikat tempatan. Ketidaksamaan ini boleh menyebabkan syarikat tempatan mungkin akan gagal untuk bersaing dengan syarikat tempatan sehingga boleh menyebabkan kerugian ataupun bankrupt. Yang keempat pula ialah risiko pelanggaran hak cipta. Cetak rompak atau imitasi mungkin boleh jadi salah satu masalah yang besar untuk satu-satu syarikat yang meluaskan pasarannya ke pasaran antarabangsa. Syarikat tersebut akan berpotensi tinggilah untuk diciplak produknya oleh pesaing asing.
Sebagai contoh, percurian ini adalah tuduhan-tuduhan kepada syarikat Cina yang melakukan reverse engineering mobil, chip dan barangan berasaskan elektronik. Selain daripada hardware, terdapat banyak juga tuduhan cetak rompak, software yang melakukan pengembang menghadapi kerugian yang sangat besar. Yang terakhir ialah risiko eksploitasi sumber daya. Sebagai contoh, eksploitasi sumber daya mineral yang berlaku di Papua. Permintaan pasaran yang tinggi terhadap sesebuah produk akan memaksa negara ataupun syarikat tersebut untuk mengeksploitasi sumber daya alam demi kepentingan syarikat. Golongan-golongan ini dia tidak akan pedulilah dengan impak-impak yang akan terjadi hasil daripada eksploitasi sumber daya yang dilakukan. Oleh itu, kadang-kala luaran dari eksploitasi sumber daya alam ni adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan keuntungan nominal yang diperoleh ketika menjual sumber daya alam tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firdaus bin Amran, nombor ID 290189, akan membentangkan mengenai kelebihan dan kekurangan mengembangkan perniagaan ke luar negara. Ianya merangkumi tiga bahagian. Satu, kebaikan kepada pengguna. Kedua, kebaikan kepada pengeluar syarikat. Dan ketiga, kebaikan kepada negara. Kebaikan kepada pengguna ialah memenuhi kehendak dan keperluan mereka, meningkatkan taraf dan gaya hidup, mempelbagaikan pilihan, mewujudkan barangan berkualiti pada harga yang rendah, meningkatkan peluang dalam pekerjaan, meningkatkan pengetahuan dan menambahkan pengalaman. Kebaikan kepada pengeluar syarikat. Pasaran yang bertambah luas, skala pengeluaran yang bertambah besar, penukaran ideologi, teknologi dan pengetahuan, banyak sumber bekalan yang akan diperoleh dari luar, penjimatan kos, pengeluar secara besar-besaran, meningkatkan kualiti barangan yang dikeluarkan. Kebaikan kepada negara. Dapat memupuk kerjasama antara bangsa, memupuk persefahaman antara negara, menambahkan hasil kerajaan dan pendapatan negara, mendapat nilai wang tukaran asing, mengurangkan kadar pengangguran di dalam dan di luar negara, meningkatkan imbangan bayaran negara. Assalamualaikum, saya Nur Hafizah binti Muhammadiyah 290227. Seterusnya saya akan masuk ke bahagian penyelesaian masalah. Okey, kalau kita tengok pada slide yang ada, pihak kami telah menyatakan 4 penyelesaian masalah, telah kemukakan 4 penyelesaian masalah. Okey, yang pertamanya berkenaan dengan strategi persaingan teknologi, R&D dan inovasi. Okey, berkenaan dengan penyelesaian yang pertama ini, kalau kita tengok keupayaan syarikat untuk mencipta dan mengkomersialkan produk baru yang mencapai kepuasan pengguna akan dapat mengekalkan daya saing dalam ekonomi antarabangsa. Hal ini dapat meningkatkan peluang syarikat untuk meneruskan perniagaan jika terjadi perkara yang tidak diingini ataupun berisiko terhadap syarikat. Seterusnya, penyelesaian yang kedua yang kami letakkan di sini adalah tidak boleh bergerak secara solo. Okey, saling mendapat sokongan antara syarikat-syarikat besar juga dapat membantu dalam menyelesaikan masalah, terutamanya daripada segi sumber dan juga networking. Pasaran global yang sudah tentu amat luas perlu diteroka dan produk dapat diperkenalkan kepada seluruh dunia walaupun kawan tersebut masih baru dan juga masih lagi segar. Selain itu, penyelesaian masalah yang ketiga, cluster strategi. Strategi ini dititik beratkan dalam pelan induk pembangunan 2 dalam pembangunan IKS, industri kecil dan sederhana di Malaysia. Cluster strategi membolehkan syarikat yang berdekatan dengan industri besar untuk mendapatkan keuntungan dengan mencedok pengetahuan daripada syarikat besar, terutamanya maklumat-maklumat yang terbaru berkaitan dengan industri. Okey, dan yang terakhir adalah Foreign Direct Investment Strategy. Selalunya dilakukan oleh negara membangun seperti Malaysia sendiri. Ianya berasaskan teknologi. Strategi ini dilakukan oleh buruh dan tenaga yang mahir. Mereka ini membentuk kemahiran sendiri dan kembali ke negara asal untuk dipraktikkan di tanah air sendiri. Justru itu membolehkan syarikat tempatan menggunakan kepakaran asing untuk mendapatkan kontrak terutamanya dalam hal teknologi. Kesimpulan, sejak beberapa dekad ini, permintaan barangan ekspor dari negara kita bertambah seiring dengan penambahan warga Malaysia dan Muslim di luar negara.
Kelajuan pembangunan secara cara hidup dan teknologi juga mendesak manusia untuk mencari kemudahan dalam kehidupan seharian. Pelaburan dalam industri ekspor Malaysia ke luar negara dijamin akan bertambah. Untuk memastikan urusan ini terjamin dan dapat memberikan pulangan kepada syarikat di Malaysia, pelaburan strategik dalam industri yang tepat amatlah penting. Hal ini dapat memastikan kedudukan syarikat di luar negara walaupun dalam keadaan atau landscape yang berubah-ubah dari semasa ke semasa. Keluaran syarikat juga perlu seiring dalam perjalanan pertumbuhan baru ekonomi serantau yang kian pesat berkembang. Namun begitu, usaha untuk melakukan pembaharuan masih perlu digalakkan sebagai strategik untuk mengelakkan atau mengurangkan risiko yang berkemungkinan dihadapi oleh syarikat. Untuk menuju ke hadapan, pengekalan magnetik syarikat, kualiti pelaburan, reformasi struktur berterusan, kesediaan pekerja yang berkebolehan dan mahir juga amat penting. Justru, syarikat Warung Kampung Sdn Bhd akan terus mengkaji dan berusaha untuk menghasilkan produk berkualiti yang boleh diekspor ke luar negara bagi mencapai tujuan kami dalam menghasilkan produk Bumi Putra yang berkualiti, halal dan bersih untuk pelanggan kami di serata dunia. Sekian, terima kasih.